إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفاطمي وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: maka jika engkau kata, sungguhnya telah besarlah qadar perkara ini dan tinggi tempatnya dan sangat berhajat kepada mengetahui akan dia, maka tiada sekarang daripada tafsilnya. Maka ketahui olehmu bahwasanya pekerjaan itu demikianlah, maka sebenar baginya bahwa besar qadarnya dan lazimlah tuntutnya dan menyentuhlah hajat kepada mengetahui akan dia dan mengenal akan dia. Dan tetapi engkau ketahui bahwasanya tiap-tiap yang mulia-mulia dan yang besar-besar itu berkendak kepada menghelakan dia, kepada tuntut yang banyak dan kepada penat yang besar dan hemah yang tinggi dan bersungguh-sungguh yang sangat. Maka tiba-tiba seperti bahwasanya ini perkara yang amat besar lagi amat mulia, maka mujahadah di dalam menuntut akan dia dan mendirikan haknya dan penolong Allah pada menghasilkan dia pula bagi perbuat yang amat banyak dan kelakuan yang amat besar. Maka kemuliaan dan perangai yang baik itu didapat akan dia atas kira-kira kepahiyahan dan kebencian, dan bahwasanya lazat itu atas kadar belanjanya, dan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin wa innallaha laraufur rahim. Ini lanjutan perbicaraan berkaitan dengan takwa. Jadi Imam Ghazali dah kemukakan hujah-hujah betapa pentingnya sifat takwa, yang kita tak perlu ulang lagi lah. Yang pentingnya macam mana kita nak dapat sifat takwa itu. Itu yang pentingnya. Yang penting sekali macam mana nak dapat. Jadi Imam Ghazali perluaskan lagi perbicaraan takwa ni. Mudah-mudahan timbul satu kesedaran di jiwa kita nak memiliki sifat takwa. Bahagia dunia akhirat. Untung sampai bila-bila. Tak boleh nak digambarkan. Walaupun di dunia ni payah nak dapat sifat takwa ni, berkat kesungguhan kita, bahagia di sana. Sebab itu orang kata sini tempat bekerja, berehat di akhirat sana. Nak kerja di sana, rehat di sini tak boleh. Sana tempat terima hasil.
Ibarat orang tanam padi, kan? Berapa bulan? 4-5 bulan dia bersungguh-sungguh tanam padi. Lepas tu dapat hasilnya. Hasil yang dapat itu sekira-kira penat masa menanam. Kan? Masa membajak, masa menuai. Masa kita membaja, meracun dan sebagainya. Susah dulu, senang kemudian. Ya? Kesenangan yang akan kita kecap bergantung kepada ni yang sekarang. Sejauh mana kita menghabiskan daya usaha kita untuk mencapai sifat takwa tersebut. Maka jika engkau kata, ni memang Imam Ghazali dia macam tu. Dia selalu jika engkau bertanya, jika engkau kata. Jadi dia takdirkan kalau kita tanya dia. Dia pun nak jawab. Kenapa perlu soalan bentuk macam ni? Jika engkau bertanya, fa in khila, fa in khala, fa in qulta, kalau engkau tanya, kan? Kenapa timbul macam ni? Benarnya Nabi SAW pernah bersabda, al-ilmu khazainun wa mafatihuha as-su'alu. Ilmu tu dia ibarat khazanah, tersimpan dalam satu gedung. Kan? Ilmu tu tersimpan itu. Wa mafatihuha, anak kunci gedung tu, khazanah tu, as-su'alu, soal. Bertanya. Ibarat kita ada kereta, barang banyak tapi duduklah store. Store ni dia mesti ada kunci. Jadi kalau kita nak ambil barang yang adalah store tu, kena ada kunci. Kalau tak ada kunci, nak ambil macam mana? Dia berkunci. Begitulah ibarat Nabi kata ilmu. Ibarat yang tersimpan dalam satu perbendaharaan yang hebat. Kita nak dalam tu, maka makna kata kita mesti bertanya. Saya masa mengaji dengan tok guru saya dulu, kami mengaji adalah kat 20 orang yang mengaji secara istiqamah. Mengaji umum ni ramai, mengaji yang betul-betul ni hafal sifat 20. Cikgu tok guru soal kita jawab, dia suruh hafal. Jadi bila dah habis tu, kuliah habis lebih kurang pukul 10 tu habis lah. Habis. Lepas sembahyang Isyak, tok guru masuk bilik suluk dia. Dia zikir sejam tu kita tunggu. 2-3 orang tunggu. Lepas habis dia zikir, dia keluar mai, dia jumpa kami, dia bawa ayat kopi dengan biskut. Masa tu kita nak tanya. Yang kita tak faham tadi ni, yang kita mengaji kita masa tu kita tanya. Melalui bertanya tu, makna ibarat terbuka gedung otak yang tersimpan dalam khazanah tadi. Lepas tu Nabi kata, fas'alu, tanya oleh kamu. Nabi suruh tanya. Dengan bertanya, Nabi kata 4 orang dapat manfaat. Yang pertama, orang yang bertanya. Yang kedua, orang yang menjawab. Yang ketiga, orang yang mendengar soalan dan jawapan. Dan keempat, orang yang kasih. Kasih kepada orang bertanya, kasih kepada orang menjawab, kasih kepada orang yang mendengar soalan dan jawapan tu. Jadi teknik Imam Ghazali, kita tengok kitab dia, bila dia makna dah hurai, dah habis dah, dia akan timbul. Jika engkau bertanya, dia akan jawab. Dia sendiri tanya, dia sendiri jawab. Tujuan dia untuk memudahkan kita faham perkara yang sedang dibicarakan. Jika engkau tanya, abang kat aku ni, jika engkau kata, sungguhnya telah besarlah qadar perkara ini. Benda ni memang benda besar. Takwa ni bukan benda kecil-kecil. Nak dapat beribadat pun dengan takwa. Nak elokkan amal ibadat pun dengan takwa. Nak diterima amal pun dengan takwa. Bekalan dunia akhirat takwa. Semula-mula manusia takwa. Banyak sangatlah cerita dah. Hingga Allah pesan wasiat pada orang dulu dan orang sekarang dengan takwa.
Jadi benda ni benda besar, bukan benda kecil-kecil. Jadi kawan ni perkara besar dan tinggi tempatnya. Takwa ni bukan benda rendah-rendah, benda tinggi, perkara yang tinggi. Siapa memiliki sifat takwa, dia orang yang paling hebat. Atqakum. Inna akramakum atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, orang yang di antara kamu yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tinggi ni kerana tak kira lah jadilah nelayan ke, petani ke, buruh ke, majikan ke, pekerja ke, apa pun tak apa, asalkan halal. Tapi kena ada takwa. Ukuran Allah Ta'ala, siapa yang paling bertakwa. Benda ni tinggi tempatnya. Dan sangat berhajat kepada mengetahui akan dia. Jadi kami nak tahu betul-betul ni. Kami nak buat sungguh-sungguh ni. Kami nak sifat takwa ni. Kalau kami tak nak sifat takwa, kami tak dapat hidayah nak buat ibadat. Kalau kami buat ibadat pun, ibadat tak cantik. Kalau buat ibadat cantik pun, kalau tak ada sifat takwa, Allah tolak. Allah tak terima. Jadi kami sungguh-sungguh nak sangat ni, berhajat kepada mengetahui akan dia. Kami nak tahu, kami nak beramal, kami nak milik sifat takwa ni. Maka tiada sekarang daripada tafsilnya. Jadi mau tak mau tolong tafsilkan, perincikan. Tak mau seketui macam tu saja tak cukup. Cara umum saja tak cukup. Kena perincikan, tafsilkan. Apa bendanya, apa takwa, macam mana nak dapat, macam mana kami nak milik. Jadi nak perincikan, tafsil ni nak diperincikan. Tolong perincikan daripada kami. Orang tanya Imam Ghazali, ditakdirkan tanya macam tu. Maka Imam Ghazali nak jawab, maka ketahui olehmu. Fa'lam. Ketahui olehmu. Dia bila orang bersifat takwa ni orang hebat. Jangan kita rasa hebat kita ada PhD. Jadi saya buka video tu, ada seorang nama apa tu. Dia doktor hadis. Dia pertikaikan zikir Allah, 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 Allah. Nabi tak kata Allah, Nabi suruh kata subhanallah lah, walhamdulillah lah. Ini orang yang tak ada takwa. Orang yang ada takwa dia akan tanya dulu. Kalau tarikat Naqsyabandi, zikir dia Allah, 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 Allah. La ilaha illallah kemudian. Setengah zikir la ilaha illallah dulu, Allah kemudian. Tapi mana-mana zikir ni biasanya ada zikir Allah, 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 Allah. Itu ada. Sama ada dengan lidah ataupun dengan hati. Allah ni ismul zat, nama Allah. Dia kata tak, Nabi tak suruh zikir. Kita bawa ayat Quran. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah, kata olehmu Allah. Kata olehmu Allah. Kata Allah, Allah, Allah. Lepas tu summa zarhum fi khawdihim. Kemudian kamu tinggalkan urusan mereka itu, yal'abun, duk main-main. Dia buat perkara main, sesiapa tinggal. Tumpukan zikir kamu dengan lafaz Allah, 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 Allah. Banyak lagi. Jadi itu di antara hujah-hujah. Jadi kalau orang ada sifat takwa, dia bimbang, dia takut. Dia punya sifat merendah diri, tawaduk. Tanya sungguh-sungguh, habis sungguh-sungguh. Tuju sasaran dia. Yang zikir Allah ni, Tok Guru Naqsyabandi, Syekh Tarikat Naqsyabandi. Kita pergi jumpa Tok Guru tu terus. Pergi jumpa terus. Apa ada masalah dah? Ni terus kata tak ada. Nabi tak kata. Kita tak jumpa. Jangan Nabi kata Nabi tak kata. Kita tak jumpa. Jadi Imam Ghazali nak jawab. Maka ketahui olehmu bahawasanya pekerjaan itu demikianlah. Maka sebenar baginya. Memang betul ya lah.
Bab takwa ni bab amat-amat penting, tak dapat dinafikan. Bahawa besar qadarnya. Siapa yang bersifat takwa ni memang hebat. Kalau dia ibadat, pahalanya hebat, tinggi. Ibadatnya diperelokkan oleh Allah. Ibadatnya diterima oleh Allah. Orang yang takwa dia mendapat petunjuk ataupun taufik daripada Allah untuk mengerjakan taat. Memang hebat. Dan lazimlah tuntutnya. Kena cari. Nak bagi itu memanglah Allah bagi, tapi kita kena cari. Kita kena usaha untuk mendapatkan sifat takwa. Itu dia. Kau ni benda penting, kamu kena tuntut, lazimlah tuntut. Dan menyentuhlah hajat kepada mengetahui akan dia. Jadi sekarang ni memanglah tak dapat dinafikan. Oleh kerana takwa ni benda penting. Bagi kita yang menuntut kebajikan dunia akhirat, kita nak sungguh. Itu menyentuhlah hajat. Makna hajat kita ni memang nak tahu. Nak tahu, memang nak memiliki sifat takwa ni. Dan mengenal akan dia. Benda yang kita cari itu, kita mesti kenal. Tahu takwa tu apa. Macam mana nak dapat. Bila dapat, kita tahu kita dah dapat. Kalau belum dapat, kita tahu kita belum lagi dapat. Kena usaha cari sampai dapat. Kena tahu. Kena mengenal akan dia. Dan tetapi engkau ketahui bahawasanya tiap-tiap yang mulia-mulia dan yang besar-besar itu berkehendak kepada menghela akan dia kepada tuntut yang banyak. Tetapi makna bahkan dari sini kita juga kena faham bahawasanya tiap-tiap yang mulia-mulia, benda yang hebat-hebat, yang mulia-mulia, yang elok-elok dan yang besar-besar itu berkehendak kepada menghela akan dia pertuntut yang banyak. Benda yang elok kita nak kena tuntut sungguh-sungguh. Nak dapat dia kena sungguh-sungguh. Kalau kita makna nak jadi seorang mahasiswa, nak mengaji universiti, nak dapat PhD ke apa ke, mesti kena sungguh-sungguh. Kalau kita mengaji sekat SPM ya, tak ada masalah lah. Nak dapat SPM pakat 3, tak ada masalah. Tapi kalau nak pergi sampai universiti, kena sungguh-sungguh lah. Kan? Lagi tinggi cita-cita kita, kena lagi tinggi kesungguhan kita. Lagi kuat gerak kerja yang kita kena buat. Kalau kita nak menawan negeri Perak, pun susah dah. Nak menawan Malaysia, lagi teruk. Nak menguasai dunia, lagi teruk. Lagi tinggi cita-cita kita, lagi tinggi kerja yang kita buat tu kena susah. Kena faham yang tu dulu. Itu dia. Kena faham macam tu. Ya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kepada penat yang besar. Jadi kita memerlukan kepenatan, keletihan. Kena korbankan penat tu. Kena sanggup bersusah payah, berletih-letih, berpenat-penat. Dan hemah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Dan bersungguh-sungguh yang sangat. Kena bersungguh-sungguh ni mana mujahadah. Kena sungguh-sungguh bermujahadah. Kalau sambil lewa tak dapat. Kalau tak bersungguh-sungguh tak dapat. Yang orang nak hafal Quran, bolehkah buat sambil lewa? Tak boleh, kena bersungguh-sungguh. Contoh kan. Maka tiba-tiba seperti bahawasanya ini perkara yang amat besar, lagi amat mulia,
maka mujahadah di dalam menuntut akan dia. Jadi mau tak mau ni kerana benda ni benda besar, untuk mendapatkan menjadikan kita insan takwa, kita kena sanggup bersungguh-sungguh. Kalau tak sanggup bersungguh-sungguh, jangan mimpi untuk mendapat sifat takwa tadi. Kena bersungguh-sungguh dan mendirikan haknya. Hak syarat untuk dapat tu kita kena buat sungguh-sungguh. Dan penolong Allah Ta'ala pada menghasilkannya. Di samping kita berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita, Allah tolong kita untuk mendapatkan sifat takwa tersebut. Ya. Dan penolong Allah pada menghasilkan dia pula bagi perbuat yang amat banyak dan kelakuan yang amat besar. Ini benda hebat, benda mulia, benda tinggi, memerlukan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu awal, kalau kamu betul-betul nak bersedia untuk menghadapi kesusahan, untuk menumpukan kesungguhan, kena sanggup berkorban, bekerja, berpenat-penat, berletih-letih. Dan perangai yang baik itu dapat akan dia sekira-kira kepayahan dan kebencian. Benda yang baik ini yang kita dapat ni, kita perlu berhadapan dengan kepayahan. Itu satu. Berhadapan dengan benda yang kita benci, yang kita tak suka, baru dapat sifat takwa tu. Nak tinggal yang Tuhan tegur, haram dan makruh. Nak buat yang Tuhan suruh, wajib dan sunat. Aduh, bukan perkara senang. Orang semua tak puasa, kita seorang nak puasa. Bayangkan. Orang semua tidur, kita nak bangkit tahajud. Orang duk sibuk dengan handphone, kita nak sibuk dengan Quran. Orang duk berebut dunia, kita duk berebut akhirat. Oh, bukan benda kecil. Benda cukup payah. Nah, ya. Jadi, kelakuan yang amat besar, maka kemuliaan dan perangai yang baik itu didapat akan dia sekira-kira kepayahan dan kebencian. Dan bahwasanya lazat itu atas kadar belanja. Lazat itu atas kadar belanja. Wa innal lazat ala hasabil mu'nan. Ya? Itu dia. Kata Imam Ghazali, fa innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazat ala hasabil mu'nan. Apa maksud? Fa innal makarima, sesungguhnya makarim, sesungguhnya kemuliaan itu ala hasabil makarih, sekira-kira kita kena sanggup menghadapi kebencian. Lagi tinggi kemuliaan kita tuntut, lagi banyak benda yang kita terpaksa hadapi, yang kita tak seronok nak hadapi dia. Orang cerca, orang maki, orang hina, macam-macam. Bila kita nak kemuliaan, kita kena bersedia menghadapi kebencian. Fa innal makarima ala hasabil makarih. Sesungguhnya kemuliaan itu di atas kira-kira kebencian. Wa innal lazat ala hasabil mu'nan. Dan sesungguhnya kelazatan itu di atas kira-kira belanja, kadar belanja. Faham maksudnya? Fa innal lazat, sesungguhnya kelazatan itu ala hasabil mu'nan, di atas kira-kira belanja. Kita nak makan apa? Kita pergi kedai Tom Yam. Nak makan apa? Nak makan masakan sedap. Ikan apa? Ikan apa? Apa ikan apa? Siakap. Siakap. 3 rasa. Lagi?
Nak makan apa? Nak makan apa? Udang apa? Goreng apa? Tepung. Sotong. Apa lagi nak? Tom yam. Semua ni sedap lah kan? Tapi duit pun kena sedap lah. Makan 5 orang, duit 100 habis. 100 ringgit. Padannya sedap lah tu. Kalau kita duit ada 10 ringgit, nak sedap mana boleh? Beli apa? Roti bakar lah. Roti bakar dengan fresh ori. Itulah padannya. Tidak? Jadi kesedapan itu mengikut apa belanja. Lagi tinggi sedap yang kita tuntut, lagi tinggi belanja yang kita nak. Sedap nak naik kereta. Nak kereta kalau duit kita sikit, kita beli kancil ya, sedap tara kancil ya. Tak? Duit kita banyak, kita boleh lah apa-apa nak pakai kereta apa kan. Jadi kesedapan itu ikut kadar belanja. Jadi kita nak takwa, tak boleh lah belanja sikit-sikit mana cukup. Kena belanja banyak-banyak lah, kena korban sungguh-sungguh lah. Baru dapat sifat takwa. Itu makna benda asas yang Imam Ghazali tekankan pada kita. Kalau kamu betul-betul nak sifat takwa, bersedia berhadapan dengan kesusahan, kepayahan. Walaupun susah, payah lagu mana, aku mau. Pasal kawan ni penting. Kalau tak ada sifat takwa, aku tak boleh nak buat ibadat. Sebab ibadat perlu kepada taufiq utang, perlu kepada taufik. Kekuatan takyid daripada Allah. Ibadat mesti buat cantik-cantik. Nak ibadat dengan cantik pun takwa agak. Yuslih lakum a'malakum. Buat ibadat tu untuk kita nak Tuhan terima. Kalau Tuhan tak terima, tak ada arti apa. Nak terima pun takwa lagi. Jadi payah. Oleh kerana takwa ni sangat penting dan tak sangat mustahak. Kita kena buat satu persiapan di minda kita ni, pemikiran kita ni, mesti kita makna kita bersedia berhadapan dengan sebarang kemungkinan. Baru boleh. Baru boleh. Kalau kita sambil lewat tak jadi. Dan bahawasanya Allah Ta'ala berfirman. Firman Allah Ta'ala. Wallazina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad, mereka itu di jalan kami. Mereka yang bersungguh-sungguh. Jahadu ni macam mana? Kan kita jumpa perkataan ulama mujtahid. Biasa jumpa dah ulama mujtahid. Ulama mujtahid ni ulama berjihad. Mereka ini mengeluarkan, istimbatkan hukum. Nak keluar satu-satu hukum tu mereka berijtihad. Kenapa dipanggil mereka ulama mujtahid? Kerana mereka bersungguh-sungguh. Selidik ayat Quran, selidik hadis dengan berbagai-bagai kaedah fiqahnya. Akhirnya mereka mampu mengistimbatkan satu hukum. Buat keluar satu hukum. Nak buat keluar hukum tu bukan senang. Kita ni duk ambil orang ijtihad dah. Macam baru ni ada orang muslimat mesej kat saya. Dia kena satu penyakit rambut luruh. Rambut dia luruh. Hampir setengah kepala dia dah botak. Dia pergi jumpa doktor. Jadi doktor kata kat dia, cadangkan dia, tanam balik rambut tu. Tanam dalam kepala. Rambut tu dibenamkan dalam kepala. Macam orang benam gigi dalam ni, dalam gusi tu. Dia tanya saya hukum. Boleh tak boleh? Kan? Kalau kita mengaji dulu ni, kita jumpalah Tok Guru ajar. Tok kata, dia ni dalam masalah ni khilaf ulama. Ada ulama kata haram. Ada ulama kata harus. Yang ulama kata harus ni, kalau orang perempuan bayang. Kalau orang perempuan
Kalau rambut dia tak ada, kepala dia botak, kan? Macam mana dengan suami dia, kan? Mungkin suami dia pun dia tak sonok tengok rambut tak ada. Di situ harus ditanam rambut dia balik. Ya. Tapi adalah ulama-ulama kata haram, ada hujah dia juga. Tapi kita pun tak tahu ada keluar fatwa ke tak keluar fatwa lagi benda ni. Saya habaq dekat dia, nanti saya minta masa nak rujuk majlis fatwa. Jadi saya pun kontaklah kawan saya kerja di Majlis Agama Islam. Ya. Dia kata dia pun minta. Sebab dia kata rasa-rasa ada fatwa tu ada. Dia pun kata lagu tu. Ada yang kata haram, ada yang ulama kata harus. Tapi majlis fatwa dia kata harus. Tapi dia nak pastikan, dia nak pergi cari. Nak cari fatwa tu yang dikeluar oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Kita bukan mujtahid. Kita ni ikut orang ijtihad ya. Dia ulama istibat hukum kita ikut ya, kita baca ya kitab depa. Kita mana ada buat kitab. Kita bukan ada mampu. Yang kata ulama mujtahid tu mereka bersungguh-sungguh buka Quran, tengok hadis, tengok kitab tu, tengok ini, akhirnya dia keluar satu hukum. Panggil ulama mujtahid. Apa makna mujtahid? Bersungguh-sungguh. Habis riang dia, tenaga dia, habis masa dia, ilmu yang ada pada dia untuk mengeluarkan satu hukum. Dipanggil mujtahid. Itu makna jihad di situ. Jadi wallazina jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh berjihad di jalan kami, nak mencari sifat takwa, nak beribadat kepada Allah, nak melawan hawa nafsu dia, nak meninggalkan larangan Allah haram dan makruh. Orang ni orang panggil orang yang bersungguh-sungguh. Jahadu, wallazina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh jalan kami, lanahdiyannahum. Lanah lam ni lam taukid. Lanah dian. Asalnya nahdi. Tapi dia jadi ditambah dia buh lam depan, lam belah kanan. Lam tu lam taukid. Lam taukid memberi makna sungguh-sungguh. Nescaya. Nescaya maksudnya taukid, penekanan daripada Allah. Lanah dia tak lain nak kata wajib dah lah, sebab Tuhan tak wajib satu pada hamba dia. Ya Allah guna lanah diyannahu. Lam tu lam taukid. Lanah. Lam tu lam taukid. La tu. Lepas tu lanah di asalnya diyannahum. Nun tasydid. Lanah diyanna. Nun tu nun tasydid. Nun sabtu memberi makna taukid. Taukid kiri kanan. Depan taukid, belakang taukid. Kiri taukid, kanan taukid. Memberi makna seolah-olah wajib. Kami bagi hidayah kat dia. Kami bagi dia petunjuk. Tapi cuma nak wajib tu tak boleh lah, sebab kita mengaji usuluddin. Mana ada wajib bagi Allah, tak ada hamba dia. Setiap hamba dia harus dia nak matikan kan, nak hidupkan dia, nak bagi rezeki kan, nak sihat kan, nak sakit kan hamba dia, hukumnya harus. Harus pada akal, tak ada wajib bagi Allah. Tapi nak habaknya, kalau kita bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang baik, nescaya Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan bagi petunjuk. Itu maksud lanah diyannahum subulana, jalan kami. Kami akan tunjuk jalan kami. Kami akan tunjuk jalan kami. Jadi kalau kita sendiri tak bersungguh-sungguh, Tuhan tak tunjuk. Kita sendiri tak mau. Tak mau pada Islam. Ni buat forum pula. Baru tengok dalam Facebook buat forum. Apa tajuk forum? Dia panggil wacana. Wacana apa? Orang kafir yang jujur, yang baik, lebih baik pada orang Islam yang jahat. Apa punya teruk. Dia nak juga tu, nak tahan juga di AP tu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Allah kata, seorang laki-laki abdi, hamba yang beriman, hamba yang beriman,
lebih baik daripada seorang laki-laki yang kafir, walaupun laki-laki kafir itu menakjubkan kamu. Allah suruh pilih yang beriman. Dia suruh pilih yang kafir. Apa dia tahu betul ya? Nak pertahan di AP, aku pun tak kerti dah otak apa dia otak apa. Beria-ria nak suruh orang Melayu percaya kat DAP. Orang Melayu dah meluat dah, benci dah. Hidup berjuang siang malam pagi petang untuk kata mendapat redha orang kafir. Bukan dapat redha Allah, redha orang kafir. Hang sendiri tak mau, Tuhan tutup pintu hidayah, gelap hati. Wa man a'rada an zikri fa innahu la'isyatan dhanka. Siapa yang lari pada peringatanku, hidup dia sempit, jiwa dia sempit. Dangka, sempit. Sebaliknya orang yang ingat kepada Allah, merujuk pada Quran, mengambil hidayah daripada Quran, Allah bagi luas hati dia. Hatinya luas, tak sempit. Kesian aku tengok, penat mak kita beranak kita, saudara. Mak kita beranak supaya kita jadi hamba Allah. Tiba-tiba kita jadi pecacai DAP, kapiak harbi. Aduh, bodoh tu. Teruk mak menyusu. Penat. Mak kita dodoi kita. Allah, apa nak jadi manusia ni aku pun tak erti ya. Itu malaikat tanya, wa ma ikhwanuka lim kisya ni baik ikhwani habis. Bodoh nak mampu. Apa jadi aku tak erti ya. Nah. Ingat, kalau kita nak dapat hidayah daripada Allah, petunjuk, kena bersungguh-sungguh dalam beramal. InsyaAllah Allah tolong. Allah bantu. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, nampak lam lagi tu, lam taukid tu, la ma'al muhsinin. Nescaya Allah bersama-sama orang yang ihsan. Itu dia. Wa inna Allah, dan Allah Ta'ala, lam lagi, taukid lagi, la ra'ufur rahim. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu maha lembut lagi maha penyayang. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, untuk mendapatkan apa kita kata, untuk mendapatkan taufik daripada Allah, kita kena bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sifat takwa. Itu cerita dia. Jadi kita faham daripada apa yang disebut oleh Imam Ghazali, benda yang mahal ni, benda yang elok ni, dia memerlukan kesungguhan. Tak boleh dapat dengan sambil lewat. Kena cara bersungguh-sungguh. Bab mengaji tak kisah. Di universiti pun ramai orang keluar universiti, PhD lah, doktor sana, doktor sini. Masalahnya takwa. Takwa, sifat takwa ni payah. Bahkan tidak menjadi dalam satu silibus dalam universiti. Benda-benda ni mengaji di pondok ya. Sebab tu kita tengok pada zahirnya, alhamdulillah. Kan? Pelajar dilahirkan di pondok, boleh kata kata-kata sifat takwa. Cuma tinggi rendah tu saja. Tapi boleh kata kata-kata lah. Kata-kata sifat takwa. Nak takwa, cari pondok. Mesti tak ada. Kadang-kadang kita tengok dia nak dapat takwa, guru kena takwa. Guru kena takwa. Mana nak cari guru takwa? Pensyarah takwa. Jadi macam-macam kes. Anak luar nikah lah, apalah itu ini. Macam-macam berlaku di masjid. Tak dapat dinafikan. Bukan dia punya target dia. Dia lebih merupakan sebuah kelang untuk melahirkan pekerja-pekerja ya. Bukan untuk dapat sifat takwa, nak berdamping diri dengan Allah. Mana ada orang pondok? Ada ke SPM ke PhD ke? Tak ada. Sijil tak ada, apa tak ada. Awal-awal dah dipasang niat ikhlas. Mai nak mengaji, bukan mai pasal nak kerja. Gitu. InsyaAllah. Jadi baru ni
Mufti wilayah Persekutuan. Beliau ni anak kepada Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah di Kelantan tu. Dia jadi mufti. Bila dia ucapan pertama dia, pemberitahu ramai ulama, dia cerita pasal pondok. Kita perlukan perkasakan pondok. Pondok orang dia cerita buat pondok dia. Selalu dia orang ingat pondok tu macam bapa tu. Orang faham pondok tu yang bangunan kecil-kecil tu. Dia ingat dia dalam pondok. Dia tak tahu apa yang ada dalam pondok. Ilmu-ilmu yang ada pada pondok. Hujah saya satu. Hujah saya satu. 450 tahun negara kita dijajah oleh Kristian. Tak pernah dengar seorang pun orang Islam masuk Kristian. Zaman penjajahan. Seorang pun. Kalau tanya pasal apa? Pasal umat Islam, dia punya akidah dia kuat. Di mana tempat akidah paling kuat? Pondok lah. Pondok, ada pondok situ, kawasan kelilingnya tu memang hebat-hebat. Jangan buat pasal. Sampai menyalak satu tanah Melayu kita ni. Sehingga penjajah gagal untuk mengkristiankan orang Islam. Gagal, tak mampu. Itu hebatnya pondok tu. Itu dia. Bermula mereka yang mujahadah, mereka itu pada kami. Mujahadah ni bersungguh-sungguh berjihad. Bermujahadah pada kami, mana pada jalan kami. Subulana tu jalan kami. Nak ikut cara Islam, nak dapat sifat takwa, nak ibadat sungguh-sungguh, nak meninggal larangan Allah, nak mengerjakan yang sunat-sunat, dia bersungguh-sungguh. Mereka itu pada kami. Sesungguhnya kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami. Kami akan tunjuk. Tuhan berjanji Tuhan akan tunjuk. Buktikan dulu kesungguhan kita. Allah akan tunjuk. Permudahkan. Macam orang hafal Quran. Kalau pikak dengan otak ni, aduh, kan senang nak hafal. Beribu-ribu ayat. Kita nak hafal 10 ayat pun jadi pening. Tapi tanyalah orang hafal Quran. Kalau dia betul-betul fokus, Tuhan buka lagi mudah, lagi mudah. Ada orang yang boleh hafal semuka, satu hari satu muka. Ada yang boleh sehari 2 muka apa ada. Cuma ustaz kata tak payahlah buat semuka tu dah. Jangan banyak sangat lagi lupa. Tapi dia boleh 2 muka, 3 muka apa boleh. Dalam masa sebulan dia boleh hafal 1 juzuk. 2 juzuk. Lagi kita fokus, kita sungguh lagi Allah buka. Lagi Allah mudahkan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala mengikut kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Kita tak sungguh, tak bagi. Ikut kita sendiri. Ikut sangka kita. Kalau kita nak, Tuhan bagi. Kita tak mau, Tuhan tak bagi. Dia macam tu. Jadi mereka yang mujahadah tu, kami tunjuk mereka itu akan jalan kami. Dan bahawasanya Allah Ta'ala serta orang yang muhsin. Jadi Allah Ta'ala berserta orang yang muhsinun. Orang yang ihsan. Allah bersama-sama dengan mereka. Bersama sini Allah bantu, Allah tolong. Allah permudahkan bagi mereka. Kerja-kerja ibadat mereka tu dipermudahkan oleh Allah. Usaha-usaha mereka dipermudahkan oleh Allah. Dan bahawasanya Allah Ta'ala amat lembut. Lagi amat kasih sayang. Allah maha lembut. Lembut di sini makna kata sikit kita buat, banyak Tuhan bagi. Kamu datang sejengkal, aku datang setor. Kamu datang berjalan, aku datang berlari. Tuhan balas lebih daripada apa yang kita usahakan. Jadi Tuhan mengikut sangka kita. Dan pada tangannya, yakni kudratnya itu, mudah tiap-tiap yang payah. Yang payah jadi mudah. Walaupun nak mencapai sifat takwa tu payah, berkat kesungguhan kita, Allah pemudahkan kita dapat. Ikut kita.
Kan? Betul niat kita. Elokkan kerja buat kita. Kan? Tadi main lagi 2 orang. Main lagi mereka tadi. Main nak ambil lembu 2 ekor untuk korban. Umi gayat mula. Gayat. 87,000. 25 ekor. Lembu korban. Sekok 300. 3,500. Tapi kita cuba tengok. Kan kita cuba tengok insya-Allah. Kalau berjaya tahun ni, kita buat tahun depan. Lagi tinggi lagi. Tak apalah tahun ni kita untung sikit-sikit pun tak apalah. Tahun depan mungkin kita boleh untung lagi. Jadi setakat ni kita dah ada saya kira tu 13 ekor. Dah ada orang tempah 13 ekor. Tinggal 12 ekor lagi. Masa ada 11 lebih lagi. Tolong kempen lagi lah. Kempen-kempen adik-beradik apa mana siapa mana lembu kita ada. Lembu korban. Kan? Kalau ambil buat balik rumah dia 4,000. Lori lepas cari. Ataupun kita cari lepas bayar upah lori. Kalau sekok buat korban sini 4,200. 4,200. Kalau seorang 4,550. Seorang 650. Kan? Itu kita cuba. Takdir Allah Ta'ala besok. Kalau mesin kita tu boleh berjalan dengan baik, insya-Allah kemudahan lagi banyak. Jadi kawan tu yang mai tengok dulu dia tawar kat saya. Ustaz mau tak lembu susu? Yang jantan, bukan yang betina, yang jantan. Lembu susu ni gemuk. Gemuk dan besar. Kita buat hari tu 4,000 kan dagingnya. Kalau ni paling kurang 5 atau 6,000. Lembu tu besar. Besar, gemuk. Mana tahu Allah takdirkan besok kita boleh jadi pembekal daging-daging fresh. Daging fresh, kita pembekal daging fresh. Mana tahu bila duit terkepit, kata duit tak ada, tangkap sekok sebelah. Payah apa? Jadi kita tunjuk kesungguhan. Tuhan tolonglah. Allah. Ni orang tak percaya kat Tuhan ni payah. Kalau kita mengaji pondok, kita percaya kat Tuhan. Tuhan tolong insya-Allah. Tuhan bantu. Apa-apa urusan kita, insya-Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tuhan sendiri sebut. Itu dia. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu amat lembut lagi kasih sayang. Dan pada tangannya, makna tangan di sini khudrat. Yakni khudratnya, kuasanya itu mudah tiap-tiap yang payah. Benda yang payah jadi mudah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang nak mudah tu senang ya. Bila dipayahkan oleh Allah memang payahlah. Tapi Tuhan bagi mudah memang jadi mudah. Tuhan pertemukan kita dengan wani. Di kerja kita jadi mudah insya-Allah. Maka dengar olehmu dan jaga dan faham olehmu akan had kenyataan ini. Jadi faham elok-elok, dengar elok-elok, ambil perhatian elok-elok, faham elok-elok hingga engkau belajar akan dia. Kita mengaji sungguh-sungguh, faham elok-elok dan engkau bersungguh-sungguh bagi berdiri dengan dia. Bersungguh-sungguh. Pertama belajar, dengar, belajar, ambil faham dan seterusnya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang Imam Ghazali nak cerita ni. Sungguh-sungguh kita buat, insya-Allah kita dapat sifat takwa. Dan engkau bersungguh-sungguh berdiri dengan dia dan minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuncaknya minta tolong kat Tuhan, minta bantuan Allah. Diserta dengan kesungguhan kita bekerja, kita minta tolong dengan Allah. Hingga engkau amalkan barang yang kau ketahui daripadanya. Jadi nanti dia sebutlah apa yang kita perlu buat, macam mana cara kaedah nak buat. Buat sungguh-sungguh.
faham elok-elok, minta tolong Allah Ta'ala. Itu dia. Maka bahawasanya kelakuan sekaliannya dalam demikian itu bermula Allah Ta'ala yang memerintahkan hidayah dan taufik dengan kurnianya. Semua ni daripada Allah. Dengan kurniaan Allah, taufik Allah, maka kata aku. Lepas tu dia nak cerita lah apa yang Allah ilhamkan Imam Ghazali. Tuhan bukakan dada dia bagi faham elok-elok. Dia nak curahkan dalam kitab Minhajul Abidin ni. Dan kalau kita tengok permulaan kitab ini, mula-mula dia sebut dah. Tak pernah dia kata aku mendapat ilham sehebat ketika mengarang Minhajul Abidin. Banyak kitab Imam Ghazali karang, tapi tak pernah dapat hidayat, petunjuk, ilham sehebat ketika mengarang kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni kitab terakhir Imam Ghazali. Kitab yang paling akhir dia karang. Kan? Dia kata macam-macam ilham Allah bagi kat dia. Allah buka dada dia. Hingga dia nampak dengan jelas tentang perjalanan Minhajul Abidin. Manhaj perjalanan untuk menjadi seorang hamba Allah yang hebat. Yang benar-benar hebat. Nah, insya-Allah. Jadi kesimpulan yang kita dapat malam ni ialah bahawasanya untuk mendapatkan sifat takwa perlu kepada kesungguhan. Innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nad. Sesungguhnya kemuliaan itu mengikut kadar kebencian. Dan sesungguhnya kelezatan itu, lazat dan sedap makanan itu ikut kadar belanja. Jadi nak makan sedap, belanja kena tinggi lah, kena banyak lah kan. Nak dapat sifat takwa, kena pengorbanan yang cukup-cukup tinggi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Pasti 1/7. Pasti 1/7 dah buka dah. Seluruh Malaysia. Tahfiz bila? Mana kalau pasti boleh, tahfiz boleh dah lah. Tapi adalah SOP apa tak. SOP ni duduk jauh lah. Jadi kalau kelas, satu kelas tahfiz berapa? 20. Kalau jarak-jarak, muat. Muat lah. Pondok tak apa lah kan. Nak pakai tu apa tu? Test dia. Beli satu lah alat tu. Kalau dia pakai kita tunjuk lah, kita test. Takdir lah dia pemain. Cek dah ni alat dia dah. Nak masuk ni semua cek dah. Tapi lah dia menurun lah. Dia panggil pemulihan. PKP. Mana pemulihan. Pemulihan tu tak, dia tak kacau sangat lah. Dia duduk kacau masa teruk lu ni. InsyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqaribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min al-ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa alhamdulillah.